الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله. Dalam surah Al-Falaq tadi kita baca menyentuh tentang satu perihal perangai penyakit manusia yang cukup terkenal, iaitu hasad dengki. Orang Melayu panggil hasad dengki. Dia sebenarnya hasad dan dengki itu sama. Hasad itu bahasa Arab, dengki bahasa Melayu. Tapi orang Melayu ni dia suka gabung-gabung. Hasad, dengki. Allah Akbar. Satu penyakit yang sangat sinonim dengan orang Melayu. Maka di akhir surah yang kedua terakhir, Allah Ta'ala kaitkan dengan peristiwa yang menimpa baginda Nabi SAW, iaitu angkara sihir yang dikaitkan dengan satu sifat manusia yang cukup popular, iaitu hasad. Menurut Imam Ghazali rahimahullah, ada beberapa punca penyakit hasad yang ada dalam jiwa kita. Sebab tu kalau kita buka kitab tasawuf, dia ada turutan sifat-sifat mazmumah, dia ada turutan daripada syarahul kalam, syarahul ta'am, daripada banyak bercakap benda tak ada faedah, dan daripada banyak cakap tak ada faedah tu akhirnya menjadikan berlakunya marah. Bila cakap tak ada faedah ni jadi lara. Bila lara ni kadang-kadang kita menyentuh benda sensitif di kalangan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, yang akhirnya boleh menimbulkan kemarahan, kebencian. Daripada kemarahan tadi, bila tidak dibendung, dia menjadi satu sifat kebencian. Dalam marah dalam bahasa Arab dia panggil ghadab. Ghil, dad, ba, ghadab. Daripada ghadab tadi, jika tidak dikawal dengan baik, tidak diubat dengan sewajarnya, dia jadi satu sifat lain, nama dia haqad. Ha, qaf, dal. Haqad maknanya meluat, getik, nyampah, benci. Kita nampak macam sama antara marah dengan benci, tapi itu ialah rentetan daripada sikap manusia, berpunca daripada buang masa tadi, berpunca daripada bercakap tak ada faedah tadi, bersembang pumpang-pumpang sana, pumpang-pumpang sini. Kami tak sembang Ustaz, TPKP ni banyak sembang. Berdakwah tak sembang. Memang tak sembang direct kat depan. Kita sembang dalam Facebook, kita sembang dalam WhatsApp, WeChat ke MiChat ke tak kira lah. Dan kadang-kadang sembang itu over, lagi dahsyat daripada sembang depan-depan. Kalau sembang depan-depan ni, dia mungkin tak apa nak ingat tak apa nak perasan.
Hari ni kalau sembang tu siap dengan gambar, siap dengan video. Yang mana kalau pujian lah, kalau kutukan lah. Yang benda itu kekal ada dalam Facebook tu, orang semua boleh baca, orang semua boleh tengok, orang semua boleh dengar rakaman dan sebagainya. Yang boleh lagi cepat menyebabkan permusuhan di kalangan sesama kita. Dan sifat benci membenci ini tadi akan menimbulkan satu penyakit pula, kata Imam Ghazali, iaitu hasad. Tuan-tuan bayangkan kalau orang yang kita benci tu, orang yang duk kutuk kita tu, orang yang duk bergaduh dengan kita tu, orang tu dapat naik pangkat. Macam nak rasa? Ya? Dia agak berbeza dengan orang yang kita sayang, orang yang kita suka, adik-beradik kita pula, ya, jiran kita ke yang kita sanjung, yang kita hormat, naik pangkat. Lain rasa. Berbeza dengan orang yang memang kita getik, kita meluat, naik pangkat. Dia mari satu, bak kata Piramli punya cerita, menyirat darah-darah. Menyirat darah-darah. Anak-anak tak panas, menyirat darah-darah. Labu-labi, punya geram, punya marah. Jadi hasad ni tadi, kata Imam Ghazali, dia ada sinonim dengan satu sifat yang dah wujud dalam diri kita, iaitu pergaduhan, permusuhan. Orang yang kita musuhi tadi tu, orang yang kita benci tadi tu, dapat pula nikmat Allah. Sedangkan memanglah satu sifat manusia ni, bahkan ada pepatah mengatakan bahawa kullu ni'matin mahsud. Kullu ni'matin mahsud. Setiap nikmat itu dilengki orang. Itu memanglah sifat manusia dia, memang asal dia memang macam tu dah. Kenapa? Kerana setiap kita memang mencari manfaat. Setiap kita memang mengejar pangkat. Tak ada siapa masuk askar tak nak naik pangkat. Tak ada siapa masuk polis tak nak naik pangkat. Tak ada siapa masuk politik tak nak jadi YB. Tidak buat apa orang jam kata orang parit masuk politik kalau tak jadi YB. Tak nak jadi orang pengaruh. Memang itu tujuan. Jadi benda yang disukai tadi itu, nikmat kesedapan yang disukai tadi itu, sama ada perempuan, sama ada harta, sama ada pangkat, sama ada nama, apa juga, benda itu didengki sebab direbut. Tambah-tambah benda yang limited, macam pangkat, jawatan, dia limited, dia tidak terbuka. Macam orang makan ni, roti canai tadi kita tengok orang makan tak dengki sangat sebab roti canai berlambak. Kita boleh pergi makan orang. Contoh nak cerita perangai hasad ni macam mana. Viral, roti canai viral contoh, murtabak viral contoh. Dia padahal mungkin roti canai biasa-biasa je, tapi sebabkan viral tadi tu, dia jadi orang minat nak pergi. Jadi kalau orang lain dapat dulu dia tak dapat, dia pun ada dah mula dengki je. Dia pun fight juga, dia pun nak pergi juga tangkap makan roti canai kedai tu juga. Siap tulis lagi, aku ada, kau ada. Dia tu siap tulis. Itulah perangai manusia.
dia suka berbangga-bangga. Yang mana kata Ghazali bahawa sebab lain boleh berlakunya hasad itu ialah suka berbangga-bangga, ta'azzus, berlawan-lawan, bermegah-megah, nak tunjuk-tunjuk. Orang lelaki cara orang lelaki, orang perempuan cara orang perempuan. Orang lelaki dia tunjuklah anak ramai, bangga. Bini ramai, bangga. Pangkat besar, bangga. Orang perempuan lain pula cara dia. Comel pun lawan, bangga. Kalau dia hantar gambar dalam Facebook tu, orang puji comel, bangga. Banding orang lain, orang tak puji comel, siap dia bangga. Tengok aku letak gambar aku sekejap je 10,000 like. Engkau letak gambar dah setahun, ada 20 orang je like. Dia jadi competition untuk bangga-bangga tadi, bermegah-megah, ta'azzus, tanafus, berlawan-lawan. Sebab tu hasad dengki yang mula-mula berlaku dalam sejarah ni ialah daripada Iblis dengan Tok Adam lagi. Perangai negatif ni sudah timbul seawal sejarah manusia lagi. Bila Allah Ta'ala perintah pada Tok Adam untuk sujud pada Tuhan perintah pada Iblis untuk sujud pada Tok Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan, sombong dia, takabur dia, maka termasuk dia di kalangan orang yang kafir. Kita kenapa? Dia mari sifat sombong, dengki. Aku dulu pada Tok Adam, aku dulu dijadikan daripada Adam, kenapa dia naik pangkat aku tak naik? Ni isu. Aku pula kena hormat dia, respect. Alasan yang disebut dalam Quran tu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min turab. Kamu jadikan aku daripada api, kamu jadikan dia daripada tanah. Itu bukanlah alasan. Itu dicari-cari alasan tu oleh Iblis untuk tidak patuh pada perintah Allah. Sebenarnya dia ada satu sifat dalam diri dia, iaitu dengki. Tuhan lantik Adam sebagai khalifah, sedangkan Adam baru dijadikan kemudian. Dia boleh tengok kejadian untuk Adam daripada tanah. Yang kita buka dalam Quran, proses kejadian Nabi Adam daripada turab dan daripada tanah yang kita kata macam tanah liat, dan jadi kal-sasal dan kal-fakhar. Banyak dia ada proses tu, detail disebut Allah Ta'ala dalam Quran. Jadi Iblis tak senang. Peristiwa hasad yang kedua, yang cukup popular juga, berlaku kepada dua anak Nabi Adam. Watslu alaihim naba ma Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Ceritakan kepada mereka, wahai Muhammad, tentang kisah dua anak Adam. Idh qarraba qurbanan, bila mereka mengemukakan korban kepada Allah Ta'ala sebagai bukti kehambaan. Fatuqabbala min ahadihim, diterima daripada salah seorang, walam yutaqabbal min al-akhar, dan tidak diterima daripada seorang. Bila hak seorang terima, seorang tak terima, dengan sebab itu boleh kahwin dengan adik-beradik mereka yang lebih comel, lebih cun, berebut awet. Itu sejarah pertama manusia membunuh. Qala aqtulannak,
aku akan bunuh. Tapi tak tahu cara nak bunuh macam mana. Yalah, baru first time nak bunuh macam mana. Akhirnya setan juga buat menyamar, buat cerita. Ya, dipermisalkan dengan binatang, satu lagi ambil benda hempuk tentang satu. Oh, macam ni cara nak bunuh. Jadi berlakulah pembunuhan anak Nabi Adam yang pertama. Pembunuhan pertama berlaku dalam sejarah manusia, yang disebut oleh malaikat pada Allah Ta'ala itu sudah berlaku seawal anak tu Adam. Apa kata malaikat bila Tuhan kata nak jadikan khalifah ni? Inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Berkata para malaikat, adakah kamu wahai Allah nak jadikan makhluk manusia ni bagi rosak muka bumi ni dan menumpahkan darah? So peristiwa penumpahan darah sudah berlaku seawal anak tu Adam. Bahkan ada ahli sejarah mengatakan bahawa sejak daripada itulah yang membunuh Qabil ke Habil ke, kita pun tak boleh ingat cerita. Di situlah bermulanya tragedi berdarah tadi, menyebabkan benda itu sinonim dengan manusia, menumpahkan darah sesama kita. Dia jadi familiar. Hari ini tak pelik dah orang bunuh orang. Lebih teruk dari binatang. Rimau pun tak bunuh rimau, kambing pun tak bunuh kambing. Tapi orang boleh bunuh orang. Demi apa? Demi hasad. Ada berapa level hasad ni tadi? Pertama, maksud hasad ni basically ni ialah kita tak suka ataupun tak gemuk orang lain dapat nikmat. Dia base dia nikmat. Tak kira lah nikmat tu perempuan ke, badan sihat, anak dulu SPM ke, dapat grade 1 8A ke contoh. Anak dia pun, anak jiran kita dapat 8A, anak kita dapat 8C. Dengki. Ataupun nama dia pangkat, kawan satu pejabat kita, satu level kita, sama mana masuk Polapol, sama-sama masuk audio. Dia dah sarjan, kita masih Lance Corporal, satu calik, dia dah 3 calik. Dengki. Dan kata ulama, dengki ni biasanya bermula dengan level yang sama. Level yang sama. Mana? Sama bidang. Contoh, kalau ustaz, orang yang dengki dengan dia ustaz juga. Selalunya lah. Dia tak maunya dia dengki kat ustaz tu jaga. Tak. Sama-sama ustaz. Macam tadi saya sebut tadi, yang dengki kat polis ni pun polis juga. Yang dengki dekat askar juga. Yang dengki sama-sama orang politik juga. Orang yang bukan politik macam kita ni tak ada masalah. Sebab tu orang politik jumpa kita boleh senyum. Pak Abu Haji, kita pun okey je, tak kira lah parti mana pun elok je, tak ada masalah. Pasal apa? Kita bukan jalur. Kita cuma orang bawahan. Sebab tu dia mau elok-elok kita, tapi sama demo bertakut. Masalah. Pasal apa? Sebab dengki-berdengki dia tu. Ya. So dengki ni biasanya berlaku sama level. Dan benda yang paling tak seronok untuk kita dengar, kata ulama, dengki yang paling teruk ialah dengki di kalangan para ulama. Tuan-tuan mungkin tak perasan lah, sebab tuan-tuan tidak berada di dunia itu. Ya ke ustaz? Takkan sama-sama ustaz dengki. Takkan sama-sama ustaz nak gaduh.
Tapi kalau kita buka sejarah ulama, baru kita tahu. Bahkan mereka ni, sebab masing-masing ada ilmu, masing-masing hafal Quran, masing-masing hafal hadis, masing-masing mengarang kitab. Itulah cara mereka melepaskan hasad dengki sama mereka. Macam mana? Kutuk orang tu. Ustaz di karang, kutuk ustaz tu. Benda tu berlaku tak sekarang? Berlaku. Tentang perasan tak perasan, wallahualam. Kalau dulu mungkin kitab, sekarang ni Facebook, WhatsApp, YouTube. Orang ni buat video, tembak ustaz ni. Ustaz ni buat video, tembak ustaz ni. Memang berlaku. Sebab tu banyak ulama meninggalkan perdebatan. Macam Imam Malik rahimahullah contoh, Imam Syafi'i kita sendiri contoh, dia meninggalkan perdebatan yang tidak sihat, bertekuk dalam benda yang remeh-temeh, melainkan benda yang betul-betul besar, yang perlukan istidlal, istinbat ahkam, ya barulah Syafi'i masuk campur. Tapi kalau benda remeh-remeh, kecil-kecil, benda yang tak ada faedah nak bertekuk, ulama cuba jauhkan dia. Jadi hari ini pun dah berlaku benda-benda macam tu. Bahkan ada ustaz-ustaz kita yang benda kecil-kecil ni dianggap benda besar. Dan tuan-tuan pun boleh tengok lah dalam YouTube, dalam apa, yang kadang-kadang pelik kita mikirkan ni. Tak ada roja ke apa ke. Tuan-tuan boleh bayangkan statement yang mengatakan bahawa menyambut Maulid Rasul itu lebih teruk daripada pesta maksiat. Tuan-tuan boleh bayangkan. Ni tuan-tuan baca Yasin ujung tahun tu, baca doa selamat akhir tahun tu lebih teruk daripada pesta arak, pesta judi. Tuan-tuan boleh bayang. Dengan alasan benda tu bid'ah, Nabi tak buat. So bid'ah lebih teruk daripada pesta maksiat. Sebab dia kata orang bid'ah ni dia ingat dia buat benda baik, maksiat tu dia sedar dia buat jahat. Oh macam tu, dia faham tu. Punca dia apa ni? Punca dia tu tadi hasad tadi. Duk sama-sama ulama, sama-sama ustaz. Sedangkan benda yang lebih besar, sepatutnya tadi benda kejahilan, liberal, LGBT ni tak ditegur. Ini punca. Sebab tu tuan-tuan, Imam Malik dah sebut pada awal, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Siapa yang berfiqh saja, dia cerita bab hukum zahir maksud, semayang, puasa semua, tapi tidak bertasawuf, tidak sembang bab hati, tidak bicara bab hati, bab penyakit-penyakit hati, maka dia jadi fasik, kata Imam Malik. Ni ulama tapi fasik, ilmu banyak tapi fasik. Pasal apa? Penyakit hati tak keluar pada diri kita. Sebab tu tuan-tuan buka kitab-kitab ulama mana pun, majoriti ulama di akhir hayat mereka akan jadi sufi. Pelik bin ajaib, hasad dengki yang paling teruk ialah di kalangan para ulama. Jadi kita tahu imam kita sendiri, Imam Syafi'i rahimahullah sendiri, menderita sakit yang akhirnya bawa pada terkorbannya beliau ialah kerana permusuhan beliau dengan anak-anak ataupun pengikut-pengikut mazhab Maliki. Pada kita tak sepatut bergaduh pun mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, apa masalah? Amal je lah. Tapi boleh bergaduh sebab nak cari populariti tadi. Siapa lebih popular? Siapa lebih ramai follower? So ini yang paling patut kita tinggalkan. Saya, anak murid saya pun ramai budak-budak ni yang join tarikat, join tasawuf. Dia kata, ustaz, sama-sama untuk guru tarikat pun bergaduh. Aku kata engkau, kau kata aku kata engkau, kau kata aku.
Saya kata, kenapa nak bergaduh? Nak rebut apa? Kalau orang politik ni nak rebut kursi parlimen, kursi DUN tu logik. Parti-parti bergaduh ni logik. Tapi ulama nak buat apa? Nak rebut nama, Ustaz, di kalangan followers ni. Oh, begitu ya. Mana hati masih belum bersih. Takkan tak belajar penama bagi hati. Tok guru tarikat tak mengaji penama bagi hati, tak pernah sabar. Tak mengaji Baitul Hidayah Imam Ghazali, tak pernah sabar. Bahkan ramai kita khatam Mu'azatul Mu'minin, Minhajul Abidin, masya-Allah, Ihya Ulumuddin khatam, hikam lagi. Sampai hikam khatam, tapi penyakit hati tak keluar. Ini saya pesan sungguh-sungguh. Kalau orang jahil kat luar tu ada penyakit tu, kita tak heran. Ni kita pak lebay dah jadi ahli masjid lah kita kata kan. Taklah kata jadi ulama. At least kita tu nak jadi orang soleh dah pakai kepiah, dah jadi ahli masjid, dah jadi ahli surau. Tapi benda ni masih ada nampak. Tu ulama pesan daripada awal. Dengki yang paling teruk ialah dengki hasad di kalangan para ulama. Mana level? Dan level dengki itu, pertama tadi, dia nakkan nikmat itu hilang daripada orang tu tadi, yang dapat nikmat tadi, walaupun tak dapat kat dia. Kan cerita Piramli tu, sumpah orang minyak, tak tengok? Tak tengok? Siapa nama putri, apa nama perempuan tu, nama apa orang tengok? Hamidah, Rafidah. Tu cerita Tiga Abdul, Kasidah Jalan dah. Yang perempuan tu yang si Saleh Kamil minat tu. Nah, sedah-sedahnya Piramli mari dah jadi handsome. Lepas mandi air kapin Nabi Nuh, tak mana dapat air kapin Nabi Nuh, tak tahu kan. Jadi handsome, Piramli jadi handsome. Oh, awet tu nak kat dia pula. Masa bongkok tu tak teringin pun. Jadi apa kata Saleh Kamil? Dibalinya pisau bagi perempuan, mati perempuan. Biar putih tulang, jangan putih mata, ayat. Biar putih tulang, jangan putih mata. Ni falsafah tu bagus kalau kena tempat dia. Tapi ada tempat yang tak bagus, dipaham dengan cara yang salah. Bagus macam mana? Kita tak sanggup negara kita diambil oleh orang, sanggup mati, tak apa. Kita tak sanggup agama kita dihina, sanggup jadi apa pun, tu bagus. Kita sanggup pertahankan anak isteri kita, jangan dikacau oleh orang, ya betul. Ni dah berebut perempuan ni pasal tak dapat, sanggup bunuh. Biar mati tak apa, sama-sama tak dapat tak apa. Ni bang, saya cerita ni, benda ni kadang kita berkuat, kita tasawuf ni, kita rasa ya ke jadi macam tu Ustaz? Kita rasa macam tu. Sebab bila kita baca buku tasawuf tadi, kita bincang dengan tutup guru kita, kadang-kadang kita normal. Kita normal. Lepas tu kita rasa, contoh saya nak bagi tuan-tuan bagi faham macam ni. Analogi dia ni. Contoh pergi hospital. Tengok orang kat hospital tu sakit. Orang hantar buah apple, orang hantar buah lai, orang hantar anggur, orang hantar KFC. Tengok je orang dalam hospital tu tengok. Tak lalu makan. Yang kita duduk mari berhenti elok, ngap. Apa ada demo ni, tengok saja orang makan tak makan. Kalau awak terang dah, kita cakap apa itu. Pasal apa? Pasal apa kita rasa orang hospital tu pelik? Sebab dia, kita tak duduk tempat dia. Kita dah dalam normal, sihat, memang dah boleh makan macam-macam tu. Dia duduk hospital tu sakit, sebab tak nak makan. Kalau sihat, tak nama sakit nama. Kalau makan lalu macam tu juga. Bila ulama cerita buat penyakit hasad sebagainya, yang dia sanggup tak dapat pun tak apa, janji orang tu hilang, kita rasa pelik. Takkan orang fikir macam tu. Tapi kalau benda tu berlaku pada kita, kita pun tak perasan. Contoh
Anak kita dapat 5C UPSR, contohlah. Anak kawan kita dapat 5A UPSR. Kita tak perasan dengki tu ada, tapi sikit-sikit tu adalah. Tapi kita tak perasan yang kita terdengki kawan kita, hasad. Alih-alih anak kawan kita tadi yang dapat 5A tadi tak dapat masuk asrama penuh pun, pergi interview tak dapat, contoh. Ataupun dapat, dia dapat, anak kawan kita dapat asrama penuh, kita tak dapat pun, dapatlah sekolah biasa-biasa je, sekolah kampung-kampung ni. Alih-alih anak kawan kita tadi tu kena buang dari sekolah, contohnya ada masalah tak kira disiplin ke apa, tiba-tiba kita seronok, tiba-tiba kita rasa lapang perut kita. Dengar kawan kita tadi yang dapat nikmat tadi, hilang nikmat tadi tu, kita tiba-tiba rasa seronok, senyum seorang-seorang. Ada tak apa itu? Ada tak apa itu? Cek balik. Kalau ada tu, mana memang hati kita kotor. Hasad sudah bersarang dalam hati kita, kita tak sedar yang kita dah hasad kawan kita. Ini. Yang kedua, kita nak nikmat tu hilang dan berpindah kepada kita. Itu biasa. Macam rebut awet, rebut pangkat orang politik tu biasa benda tu. Itu yang bergaduh sebenarnya. Yang ketiga, ya, dia asalnya tak nak hilang pada orang tu, tapi sebabkan dia nak benda tu, maka dia nak orang tu hilang nikmat. Lebih kurang nombor 2 tu juga. Itu level tadi, bentuk hasad. Level hasad tu, itu sebut dalam Quran tu yang saya baca awal-awal tu. Ada orang cuma dia bayangkan saja, dia cuma tak senang tengok orang senang tadi je. Dia tak dapat, orang dapat, tak seronok. Yang kemudian dia berniat, dia berhajat supaya nikmat tu hilang daripada orang tu. Dia dah mula berharap, tak apalah, ini time hang dapat, esok orang hilang tu. Dia berharap apa itu. Dan yang paling tak semiak sekali, wa min syarri hasidin idza hasad. Dia usaha untuk nikmat tu hilang. Dan lebih teruk lagi bila dia menggunakan cara yang totally salah. Hasad tu salah dah, niatkan untuk hilang nikmat orang tu salah dah, guna pula cara yang salah pula, iaitu apa? Black magic. Black magic. Berlaku tak bang? Berlaku tak black magic ni? Berlaku. Kita dah berada di 2021, nak masuk 2022 dah tahun depan. Sepatutnya kita dah bincang bangsa sains teknologi, nak bangunkan ekonomi negara, nak bangunkan, buat kapal terbang canggih, kapal selam canggih. Itu patut sembang kita. PM kita pun dah isytihar nak buat vaksin pertama. Malaysia akan jadi pengeluar vaksin. Dah projek dah dilancarkan, insya-Allah. Tak timbul dah bab babi tak babi ke, tak payah. Kita akan jadi pengeluar. Penggalak ke tak penggalak ke, Sinovac tak Sinovac, benda tak timbul lah. Tapi agak terlambat lah. Tapi terlambat pun kita masih lagi negara Islam yang pertama. Negara lain tak start lagi. Dia kerjasama Malaysia, Indonesia dengan Brunei, 3 negara kerjasama peringkat ASEAN. Saudi tak payah, dia ambil sibuk buat pesta rock, dia lagi bagus daripada nak buat benda macam ni. Itu masalah ya. Very sad, amat menyedihkan bila negara Islam ni dia amat terkebelakang. Sebab apa? Sebab hasad. Dia hasad sama dia, hasad sama negara Arab. Saya kata tadi,
Saudi tak ngam dengan Mesir, Mesir tak ngam dengan Jordan, Jordan tak ngam dengan Syria, Syria tak ngam dengan Iraq, Iraq tak ngam dengan Kuwait, Kuwait tak ngam dengan Qatar, Qatar tak ngam dengan Bahrain. Dia sama-sama dia. Sedangkan Yahudi musuh utama tadi lepuh, selamat, sihat. Kononnya Salafi tak gam dengan Asyairah, tentu tak gam. Tapi boleh panggil pula Amerika setan tu bagi menyanyi dengan dia pula. Boleh pula kawan tu. Itu pelik benda ajaib. Ini dah punca. Kita tak tahu siapa musuh kita sebenarnya. Disebabkan penyakit hasad. Kita ingatkan yang kawan kita itulah musuh. Macam tadi polis sama polis berdengki kan. Contoh. Sudahnya penyangkut lepas. Betul? Betul tidak? Sesama polis ni yang kawan tadi tak naik pangkat, duduk kompulan skopra, kawan naik saja. Sudahnya dia cari jalan pergi jatuh kawan tadi. Tak kira lah sama ada pergi buat report yang tak betul ke, ataupun pergi jumpa Tok Bomo ke, whatever ke. Akhirnya sama boleh bergaduh. Masih boleh tengok-tengok. Jadi sama-sama ulama, kononnya mazhab lain, kononnya aliran lain, akhirnya bergaduh. Sudahnya kejahilan jalan, kebatilan jalan, bahkan diraihkan. Berbanding dengan sama-sama ustaz, sama-sama ulama. Ni punca hasad dengki. Sudah-sudah start pada hari ni azam. Baik, apa punca hasad selain daripada tadi? Memang kita dah sebut tadi secara ringkas, sebab competition, sebab pergaduhan, sebab kita nak megah pada orang lain, kita nak lebih pada orang lain, kita nak rasa kita lebih popular pada orang lain. Tapi secara praktikal, tambah zaman-zaman hari ini, kenapa pendengkian ni makin teruk? Sebab kita sendiri dedahkan, kita sendiri dedahkan diri kita untuk didengki. Contoh perempuan cara perempuan lah kan. Abang Haji kita bagi gelang, contohnya kak lah dapat gelang baru, Abang Haji bagi dapat bonus tabung haji 3 bulan, contohnya bonus, beli gelang baru. Dia pun up status, belum pakai lagi gelang tu, dah status lah. Alhamdulillah dapat gelang baru tahun. Facebook kita tu kalau ada 1000 follower tengok. Apakah tak ada daripada 1000 follower yang tengok Facebook kita tu akan dengki dengan kita? Of course ada. Habis tu nak tunjuk buat apa? Start hari ni. Setiap nikmat kita yang kita dapat tak usah share sangat dengan orang. Nak makan pizza pun snap dulu, nak makan KFC pun snap dulu, laki beli gelang pun snap dulu, pergi makan angin pun snap dulu. Kenapa nak ceritakan orang? Kalau tak cerita tak boleh, tak seronok ustaz. Atur panggil kita dedahkan diri kita untuk didengki oleh orang. Berapa ramai orang sana tu tak usah kata dapat gelang, baju tak tukar bertahun-tahun, berapa ramai. Tak usah kata nak pergi makan angin dekat apa nama, ke Siam ke mana tu, makan angin ke Bekong tak lepas, berapa ramai. Nak ke Ipoh tak ada duit, berapa ramai. Kita dedahkan diri kita kepada didengki orang. Stop from now. Stop. Yang kedua, kalau kita dapat nikmat, contohnya kita sama-sama masuk polis tadi saya sebut tadi. Contoh, saya tak kata siapa, contoh analogi. Kawan kita masih dalam skopra ataupun tak ada calik lagi, duk private, duk constable, tak ada naik pangkat, kita dah naik 3 calik. Ya, dapat gaji baru. Ajaklah kawan tadi, jom mana? Jomlah makan KFC ke. Contoh McDonald ke, tak kira lah, bukan saya suruh kempen makan McDonald kan. Contoh ni dah duk makan seorang ngap, duk makan seseorang ngap masuk dalam Facebook, tak ajak orang.
Cuba bayangkan, satu contohlah, Haji dapat satu benda, dapat nikmat, dapat duit apa semua. Haji panggil saya, Ustaz, jom lah makan sikit. Apa? Dapat bonus sikit bulan ni, jom lah kita puasa sama-sama. So walaupun saya ada dengki tadi tu, dia akan kurang, dia akan reduce. Oh ya, dia ni rupanya dapat naik pangkat pun tak belagak, ya. Dia boleh share dengan kita pula. Tak banyak, mungkin dia belanja berapa ringgit sangat, tapi kan sebab kita belanja kawan kita tadi tu, kita share nikmat kawan dengan kawan kita tadi, dia akan mengurangkan dengki di kalangan hasad. Dan mungkin dia doa pula, alhamdulillah kawan aku naik pangkat, mudah-mudahan lagi cepat naik, lagi rajin belanja aku. Betul. Benda simple yang kita kadang kita tak fikir benda tu, tapi itulah sebenar. Ni dah naik pangkat satu hal, kita dah naik, lepas tu share dalam Facebook satu hal, kemudian jumpa orang dah mula lain macam lah. Dulu sama-sama prepare, sama-sama constable, okeynya boleh sembang sekali. Sekarang dah ada 3 jalid, tengok kawan pun tak pandang. Hei, kau tengok aku dah 3 jalid dah, kau duduk macam tu lagi. Siap ayat itu kat keluar lagi pula. Memang cari penyakit. Itu yang kawan pergi cari tak bomo tu. Betul tak bang? Berkata tadi, kalau ustaz cara ustaz, pensyarah cara pensyarah. Tengok aku dah profesor, kau dah ustaz cabuk lagi. Tu sama-sama pensyarah, sama-sama politik. Tengok aku dah jadi YB, kau dah ketua cawangan, tak naik pangkat lagi. Sudah kutuk sama politik cara politik, meniaga cara meniaga. Aku dengan kau sama meniaga, itu buka store burger. Sekarang aku dah jadi toki burger besar orang, kau duduk besar itu lagi kedai kau, duduk kutuk kawan kita. Tak apa, tak apa, tunggu. Cubalah kita dapat lebih daripada kawan kita, kan? Macam ni lah, aku ni sebenarnya aku berjaya ni sebab macam ni, aku ni hari tu dapat bantuan daripada kerajaan sekian-sekian. Kau ni, aku rasa kau model tak cukup kau. Lah, aku pun tak menanya, tak ada sebab model tak. Aku macam ni, bantu kawan kita, apa salah? Kita bantu kawan kita, bagi up dia sama-sama up. Inilah panggil orang Melayu. Sebab tu saya kata Melayu tadi sebut apa ni. Kalau bangsa lain, dia nak sama-sama bangsa dia naik. Tuan tak macam Piramli sebut tu. Kan bila Piramli Sudin dengan Aziz pergi minta kerja Sinar Menjelapuk tu, ada seorang tu berkata, ini 3 orang apa dia mau? Tanya Mengeli jaga. Ini 3 orang meminta kerja. Ini muka mau jadi Peter Star lah. 21 lah kata Mengeli. Boleh apa-apa lagi dia sudah kutuk punya kawan. Macam mana bangsa mau maju? Ayat tu Piramli sebut tu betul bang. Macam mana lu punya bangsa mau maju, boleh apa-apa lagi dah kutuk dah. Lu basahkan gua kan? Bukan. Lu punya nasi lu makan, dia punya nasi dia makan. Apa salah kita makan sama-sama? Cuba benda ni genda dalam otak kita. Rezeki dia, rezeki kita. Kalau kita dapat lebih, tolong kawan kita. Kalau kita dapat kurang, kawan kita dapat lebih, itu rezeki dia. Ulama kata apa ubat bagi penyakit dengki ni? Redha dengan takdir Allah Ta'ala. Rezeki dia, dapat rezeki. Mungkin kot tu dapat dia pangkat dia cepat naik. Sebab tu saya perhati tuan-tuan, minta maaf saya merepek sikit sampai 2 minit. Tuhan bagi rezeki ni tak sama. Satu, kadang-kadang kita nampak kita tak dapat lebih tak sini, tapi kita dapat lebih kok kita tak perasan. Contoh, saya ni bab kerja ni alhamdulillah tak pernah ganggu, tapi kahwin lambat. Ada kawan-kawan yang kahwin cepat tapi kerja susah. Saya pula kahwin lambat, tak ada setahun dapat anak dah, alhamdulillah. Ada kawan nikah punya lama tak dapat anak. Tak sama, masing-masing tak sama. Jadi kalau kita nak compare diri kita dengan orang, kita pula nak tunjuk kita lebih pada orang lain, yang akhirnya menyebabkan berlakunya hasad sama-sama kita. Cubalah buang benda ni. Kita belajar bab qada qadar, beriman dengan qada qadar, percaya bahawa semua Tuhan tentukan, semua rezeki, ajar, jodoh, pangkat semua. Tak apa nak bersaing lah cara sihat. Tak dapat, tak apa, bukan rezeki aku. Yang dapat pula bantu kawan yang tak dapat, contohnya.
Jangan pula bangga diri. Benda ni kena ada. Ni dah kita dapat, lebih putuk orang tak dapat. Berlaku lah. Ya, insya-Allah mudah-mudahan penyakit hasad ni dibuang oleh orang Ta'ala pada hati kita. Dia memang tak boleh buang satu batu, kata ulama. Ada juga orang tanya saya bila saya ngajar bab ni, ada orang tanya, Ustaz, itu tak, macam mana nak buang? Memang tak boleh buang 1%, kata ulama. Sebab tu pepatah sebut tadi, kullu nikmatin mahsud, setiap nikmat didengki. Itu memang ada. Habis cuba buang, sebab tu kata mujahadah. Contoh, cuma tanya Abang Haji ni, kalau tengok perempuan comel, tengok, mesti tengoknya. Mesti tengoknya. Pasal apa? Itu memang Tuhan letak nafsu kepada kita. Tapi lawan tu yang pahala. Lawan nafsu kita yang jahat itu. Mujahadah tu yang pahala. Lawan pasal dengki tadi, lawan pasal tamak tadi, lawan pasal bangga-bangga diri tadi. Lawan. Mudah-mudahan dia akan jadi satu mujahadah yang akhirnya menjadikan nafsu kita terkawal, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rahmina nabiyil haqq hatta wa batil. Allahu